الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب والفرقان وأرسل إلينا النبي الرحمن ووهب لنبي داود نبيه سليمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang saya hormati sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang kita tidak kuasa nak bilang nikmatnya. Di samping itu sama-samalah kita usaha menjauhikan larangannya. Sama ada di segi perbuatan kita, termasuk juga perkataan kita, dan mencakupi juga kepada niat di hati kita itu. Biarlah semua itu berada, biarlah semua itu jauh daripada dosa-dosa dan benda yang Allah Ta'ala murka. Wahai hamba Allah, di waktu yang pagi saya sempat baca beberapa ayat suci daripada surah An-Naml. An-Naml, surah Hasumuk. Sumuk ni Tuhan wi kehormatan dia, wak satu surah kepada Al-Quran dia. Tak nama surah An-Naml. Bukan sekadar kata rajah Al-Fil, hak besar dak sahajalah. Tapi hak halus besar sumuk pun Tuhan hikayatkan kisah dia dalam Quran, dan dia takkan nama surah dia nama An-Naml, iaitu surah sumuk. Bukan nak kecek hak sumuk hari ni, tetapi nak wayak kata Allah Ta'ala itu sentiasa ambil cara kepada hambanya, makhluk-makhluknya, tak kira malaikat ke, jin ke, manusia ke, binatang ke, semua adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala, bawah kapuk kerana Allah, kerana dialah sebagai alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mentadbirkan alam sekaliannya. Kisah yang saya dapat baca dalam surah An-Naml yang mulia ini, iaitu kisah Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis. Mungkin kita dah pernah dengar ustaz duk mengajar, ataupun pernah dengar tok guru duk ceramah dan sebagainya. Tetapi tidaklah rugi, tidak salah gapo kalau kita nak dengar sekali lagi, kerana Al-Quranul Karim setiap kali kita baca boleh ilmu baru. Setiap kali kita baca ayat tu baca hari ni boleh ilmu dah 5. Esok baca ayat tu pula boleh pula 5. Sebab itulah tak ada pelik lah kalau kita tengok kepada tafsir Al-Quranul Karim, tafsir hak ulama dah tafsir. Ada siapa 4-5 jilid seperti mana tafsir Ibnu Katsir. Ada siapa kepada 2-30 jilid seperti mana tafsir At-Tabari. Dan di sana ada pula tafsir-tafsir yang mengkaji bahagian sains pula. Ayat-ayat sakut dengan witiasat dalam Al-Quran. Ada pula yang tafsir ayat-ayat yang bersakut paut dengan kejadian bumi dan juga falak dan sebagainya. Itulah yang Allah Ta'ala royak dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Kalaulah bahar iaitu laut itu adalah sebagai dawat,
Dawak, laut, sutai laut tu. 4-5 dia laut di atas bumi ni, maha samud. Tu besar-besar jadi dawak. Nak tulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak catat ilmu Tuhan. Tuhan kata akan kering dululah laut sana 7-8 maha samud sebelum nak habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maka dengan masa yang ringkas saya cuba nak bawakan kita wahai muslimin yang saya hormati sekalian kepada kisah Nabi kita Sulaiman alaihi salam dengan seorang raja negeri Sabak, negeri Yaman yang nama dia Balqis. Allah Taala mulakan ayat Nabi Sulaiman iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihalaukan kepada Nabi Sulaiman tentera-tenteranya. Mana kata suruh cat theu. Kubik kamsang suruh cat theu depan Nabi Sulaiman, raja yang hebat. Siapa ratik tahan dia, hak kena mari duk baris. Minal jinni, daripada jin. Jin mula-mula. Jin ni jadi tentera Nabi Sulaiman juga. Jin kita tak nampak dia. Jin yang kita tak tahu kata dia ada buat gapo lah ni. Tapi Nabi Sulaiman tu hewi mukjizat kepada dia, hebatnya kerajaan dia, boleh kontrol, boleh tubik kamsang kepada jin. Allah Akbar. Dalam ayat lain mari duk atibai pula gapo ratik kamsang ataupun nanti hak jin hak Nabi Sulaiman mau mai dia antaranya wasyayatin kullabanna'i wa ghawwas. Dan jin-jin syaitan-syaitan itu diberi amanah, diberi kerja oleh Nabi Sulaiman sebagai tukar pembina. Jadi satap panik, jadi wiswak, jadi cangkosan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak istana. Nabi Sulaiman nak bina air besar-besar. Maka suruh jin sebab jin tak apa, dia tak tidur tak apa dia. Nak boleh kerja siang malam. Masya-Allah. Nak siang malam boleh kerja. Manusia tak rok nak kerja setahun letih, kena buati, kena makan, kena tidur. Jin tak apa. Tu hewak pisik hak dia. Gapo lagi kerja hak jin? Ghawwas, jadi nak pradana kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata hari ni aku nak mata, nak kaimuk, nak pet ploy. 1000 putih. Maka dia cari bawah laut sana. Maha samud yang jauh, yang manusia tak kuasa nak sampai pergi dalam. Kerana zaman tu tak ada oksigen, tak ada. Tak ada alat-alat nak cuy hai bawah patak laut mungkin sampai beratus-ratus meter bawah nung. Hak kuasa ginya jin dengan syaitan boleh gi situ dia. Hai, dia cari boleh. Tak sampai 1000 tak boleh 1000 biji mata jangan naik. Dia cari juga. Allahu Akbar. Itu tentera Nabi Sulaiman. Jin wal ins dan juga manusia. Manusialah biasalah. Wat tair. Tambah lagi dengan rombongan burung. Burung jadi tentera juga. Masya-Allah. Burung ni ada kerja nanti dia ke apa? Preseni Nabi Sulaiman alaihissalam. Nak atas surat kok raja mana, nak gapo sapa khabar kok huang mana, sapa dengan guna preseni hak EMS yang derahnya. Paling derahnya iaitu burung. Masya-Allah. Kau nak ayatnya mula-mula pengajaran pertama wahai hamba Allah. Islam kita hajar kita duduk dalam rabiat winai. Hak ni mula-mula duk bare belatu comel rabiat winai Islam ajar. Islam hajar kita berdisiplin, ada winai. Di segi wak gapo-gapo ada. Mula-mula sekali winai mula hasmaya ni. Soft kan, betul kan soft. Nabi SAW tidak akan takbir malaikat soft di belakang dia telah pun dibetulkan. Siapa Umar pernah kata Nabi ni betul sah kami ni dengan anak panah. Anak panah ni mana kata betul? Anak panah. Dia tak belok anak panah. Sebab dia nak pergi kena tu. Maka di situ tak talih kata Nabi betul benarnya soft semaya be kita ni. Masya-Allah. Problem ni dia segi wela. Wela kita nak pakai musuh, nak pakai tak ada orang panggil ikut dia tak boleh. Maknanya waktu be ni orang panggil kancat rabib winai dan wela. Be.
Masuk bel. Nah, kalau orang dengar bel dah, kita dengar bel, kena tinggal kerja lain. Kena pergi kepada masjid Allah Subhanahu Wa Taala weeknight. Dengan bel subuh, tak tidur sedap pun. Nah, pukul 5 dah, mau gerak dah, bel dah. Kena bangun walaupun kita rasa nak tidur lagi, ngatuk lagi. Tapi Allahu Akbar. Nah, weeknight tu ajar kita kena bangun. Kena wearkan selimut, kena menuju kepada masjid bagi orang lelaki dan sebagainya. Weeknight. Nah, tetapi kadang-kala kita kehilangan weeknight display ni duk di demo lain. Duk di bangsa-bangsa lain pada bangsa umat Islam kita. Duk di Jepun tengok orang masa tsunami kan? Masa tsunami ia berlaku piarap kam Australia tu. Ambil barang khong bantau tuk gapo ya barang dak kira tua muda ya tetino berlaku comel. Tapi bila kita tengok dekat-dekat kita, misalnya jiran kita, dekat-dekat ni kadang-kadang bubuk siapa kereta bubuk. Orang ni boleh 5 kara, kahwin ni 3, kahwin ni 2. Orang panggil tidak ada weeknight. Padahal Islam mengajar kita ada berdisiplin. Orang Jawi kita, orang Melayu kita. Weeknight dari segi masa kita memang jauh dengan Eropah. Jauh dengan Mak Saleh. Mak Saleh janji kurang belah. Lewat seminit dia kata mau mari esok sebab hari ni mau lewat seminit dah. Kalau kita janji dengan acan dia. Acan tu besar kita janji ke 12 di office dia. Kita pergi 12 minit, dia kata mau mari esok, you come back tomorrow. Sebab mau lewat you are late 1 minute. Seminit pun dia kira dah. Masya-Allah. Kita kalau janji nak pergi mana sejak biasa baru. Pukul 7 tayang musim, pukul 8 ada musim lagi. Masya-Allah. Jauhnya kita. Tinggal jauhnya. Bapa kita jauh tu. Kita tinggal Islam. Bapa kita hina lah ni, hey muslimin. Kita tinggal ajaran Islam. Itulah yang saya nak yang pertama sekali Islam kita mengajar kita berdisiplin, mi weeknight dari tuk-tuk dan ของการดำเนินชีวิต tak ada ayat sosok lah Tapi jadi satu wakil besar kata Islam kita boleh mengajar sentiasa mengajar kita iaitu berdisiplin dalam hidup kita. Kita pergi sikit lagi wahai hamba Allah. Lepas pada dia pesak baris si ada Nabi Sulaiman, siapa masa dah dia peroy dah. Nak berakak kepada mana? Kepada satu tempat lah dalam sejarah kata nak pergi pergi setengah tu. Dan setengah kata nak pergi orang panggil sekadar kata pergi ziarah begitu ya. Pentingnya ada satu kebun. Lepas pada tu belum pada nak pergi tu besak-besak ada dak mari baris. Masya-Allah. Ayat Allah Taala berbunyi wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am takuna minal ghaibin. Dan dia pesak baris dia pesak baris jin okey. Pesak baris manusia okey cukup molek. Pesak baris hak burung ada tak mari seekor. Allah akbar. Nyo ingat seekor tu Nyok raja yang paling hebat bawah dia ni berjuta ratus-ratus ribu rakyat dia burung beratus-ratus jenis burung jadi tentera dia. Nyok dia ingat kata tak mari seekor. Masya-Allah. Ni orang panggil pawak punam nai Islam. Ajar punamผู้ปกครองทั้งหลาย kena wide cara rakyat dia walaupun rakyat tu yang paling sesak dalam kampung sekalipun. Yang mikir teka kita nak sorok baru cari getuk bitu boleh dah tu tak ada pasal jelek tengok langsung tidak. Sentiasa cara rakyat kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu akan bertanggungjawab dan semua kamu akan bertanggungjawab di bawah rakyat orang bawahnya. Kena tanya. Tekap besar sekali presiden. Bawah dia 4-5-60 juta, dia akan bertanggungjawab. Tapi tu Umar pernah berkata, kalaulah utanya patah kaki di Basrah. Basrah ni di mana? Iraq. Umar duduk di Madinah. 1000 kilo lebih dengan Iraq. Dia kata kalau utah di Iraq tu patah kaki sebab Umar wak jalan dak comel. Umar wak jalan lubel-lubel. Maka Umar kena tanya depan Tuhan esok, "Hei Umar, mu jadi Amirul Mukminin khalifah apa nama? Dok lok wi utah patah kaki sebab mu jalan dak comel." Masya-Allah.
Ada berapa orang daripada pemimpin yang ambil kalimah umar ni pergi duk guna dalam kan barihan pokron dia. Takutnya kena soal depan Tuhan. Nah, sebab ngopraman mari banyak nah, tapi hak wak sungguh tu tidak berapa stay sahaja. La ilaha illallah, la ilaha. Ini memanglah nah sebagai nak kita sedar bersama. Nak kita pakak-pakak nah, fikir kata amanah yang besar ini bukan sekadar dunia sehari dua wahai hamba Allah. Tetapi dia akan dibawa dan disoalkan kamu sampai hari akhirat nanti wahai hamba Allah. Maaf dengan masa yang ringkas ni, yang berhad. Saya nak sambung sikit lagi dengan pengajaran yang mulia yang kita dapat ambil daripada surah An-Namli, surah Sumud, antara Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قرب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang hadirin Jumaat yang saya hormati sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Jadikanlah kita seorang Muslim yang sebenarnya, Muslim di waktu siang dan juga Muslim di waktu malam, Muslim di depan orang dan juga Muslim di belakang orang, Muslim di mana sahaja kita berada, kerana itulah perintah Allah Ta'ala kepada kita dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah, sebagai nasabungnya khutbah pertama, iaitu Nabi Sulaiman kita, lepas pada dia pesak dah, jumpa dapati ada seekor burung dak mari baris. Maka dia pun perakak. Duk mana kau? Hud-hud. Nama hud-hud. Ingat pula jenis burung tu, hud-hud. Mana hud-hud dak mari baris ni? Dengan bahasa nak marah. Sebagai seorang raja ni, dia berkata, la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku nak beri dua pilihan bagi dia. Hud-hud ni, kalau dia mari, lepas tu tak ada headphone, tak ada orang panggil apa ni, laktan, kata dia tu bakpo dah mari baris, malah ko ataupun mai au sai au apa ni, haiความสำคัญdengan คำสั่ง aku ko, aku akan membunuhnya, nak sembelih dia. Ataupun kalau dia awak mari laktan, awak mari khoang ataupun ada turak, maka marilah aku nak dengar kata turak niรับฟังได้ไหม turak ni orang panggil สมควรไหม tu yang panggil pemimpin ni dah, yang panggil kena ada orang panggil lakยุติธรรม ในการบริหาร tak boleh pakai arung cowok. Nampak salah pak perang lalu lung thot yang ni tanya dulu pak po lewat mari misalnya orang bawah kita dia kata anak rumah weh po weh bini masuk rumah sakit weh, pujakan weh, kita maafkan dia. Sebab dia ada keuzuran. Jangan pakai mai keng, lewat weh, potong gaji misalnya. Jangan la ya'tiyan ni bisultanin mubin. Hendaklah bawa satu daripada hujah yang nyata. Okey. Kita tak ada siapa perfect seorang haba, ada kurang sikit banyak belaka. Makaการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนี้ทำให้เราอยู่ในเชิงสังคมได้อย่างมีความสุข terima hati terbuka, lapang dada. Alik orang bawah pun kena ให้ความสำคัญ dengan amanah หน้าที่ dia
oleh orang di atas supaya juga kena haiความเห็นใจkepada orang-orang di bawah dia. Begitulah hebat akan jaya satu-satu ongkon dan doingan dan setaban dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman kata kalau awak mari lalih, tak apa aku nak lepas dia. Tapi kalau lah malah ada longtot yang nenon. Baik. Sikit lagi satu lagi yang kita boleh ambil wahai hamba Allah. Dengan ringkas masa kita setengah jam berkurang ni. Iaitu apabila Nabi Sulaiman itu buat dah tawaran lah hatta dah buang hud-hud. Hatta gila. Hei hud-hud. Mau ambil surat aku ni, tulis dah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman tulis dalam surat. Ini surat daripada Sulaiman ni. Bismillah. Ni bismillah. Ayat inilah yang ijma' ulama kata bismillahirrahmanirrahim adalah satu daripada ayat Al-Quranul Karim yang terkandung dalam surah An-Naml. Baik. Jadi lepas pada siapa surat dah kepada Raja Balqis, raja pun dia percuma kat dia juga. Ada orang menteri, ada orang periksa dia. Macam mana ni? Nabi Sulaiman suruh kita masuk Islam ni. Tapi kita masa tak usia lagi Acik boleh kita nak nak cari jalan tolong misalnya. Akhir sekali Fak dia hatta tua ten. Hatta tua ten serta dengan kong kamnan. Mah lah, duit lah, gapo lah untuk wi kepada Sulaiman. Nak tolong cara-cara dengan duit. Allah akbar. Nak suap lah mudah-mudah, nak buat lesong lah mudah-mudah kah. Kita tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang ada udumkan. Seorang nabi yang yunyat di atas kebenaran. Nabi Sulaiman jawab kepada tuan Raja Balqis, irji' ilaihim falana'tiyannaka bijunudin lam tarawha. Ini satu ugutan sebagai Raja Sulaiman sebab dia mau main toro dengan duit, dengan waktu. Jadi nampak kata dia ni orang henke dai ni, henke ngen ni. Yawi dengan kasar, utusan Raja Balqis mengklik royak kepada raja. Kelek rakyat dia, apa bawa kelek pun habis ni. Duit-duit mung hari ni, habis dalam song ni, buat kelek pun habis. Aku akan membawa tentera yang kamu tidak pernah nampak di serai negerimu. Ni hebat.ผู้นำni dia Islam kata kenaมีจุดยืนที่เข้มแข็งสูงสุด ผู้นำtak kiraระดับmana pun kena ada จุดยืนที่มั่นคง kena อุดมการณ์ที่แน่วสูง Tak boleh duduk bersaing seperti gelombang angin mari kanan, dia kanan angin kiri mari dia gigit. Tidak. Kena ada cut yun. Boleh. Okey. Tak boleh. Namun nak mari bersaing mana, nak mai rupa mana, kita bertanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Sulaiman je bagi waktu saya. Kalau aku jong rap Raja Balqis, riswah omongwi. Betul-betul riswah ini. Riswah kepada Nabi Sulaiman. Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Hadis sahih Bukhari. Allah Ta'ala laknat kepada orang yang makan riswah dan orang yang terima riswah. Hak suap pun kena, hak makan pun kena. Na'udzubillah. Berat pula kalau kecek hari riswah tempat kita. Tapi dengan ringkas lah, tak ada kena kecek masalah lain hak tu. Inilah pengajaran wahai muslimin, 3 perkara besar-besar yang kita boleh ambil daripada Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis. Serup sekali lagi, kami rabiab wi'nai. Wi'nai tu ni wi'nai kan dan berung syawit. Yang keduanya, di segiการเป็นผู้บริหารที่ดีควรดูแลลูกน้องอย่าทุ่งทั่วถึงปะตู้ควรรับฟังเหตุผลจากลูกน้องด้วย Yang terakhir sekali iaitu orang yang di ผู้นำ kena มีจุดยืน คนที่เป็นพ่อ misalnya ผู้นำในครอบครัว ก็ต้องมีจุดยืน ในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีได้ itulah dengan ringkas maafkan saya kerana tidak kuasa nak royak secara detail sejarah Nabi Sulaiman dengan Nabi Raja Balqis
Balqis. Tetapi mudah-mudahan 3-4 orang panggil Burriyat ini, saya rasa bolehlah kita buat orang panggil tang 6 syiwit kita, boleh buat orang panggil satu pedoman hidup untuk kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat ni orang yang jumpa Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang bersih daripada dosa-dosa, dan dia juga anggota dia lain pun selamat daripada dosa-dosanya. Dan sama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh kepada kita. Nabi yang menjadi contoh di setiap segi. Segi disiplin, wiknai. Nabi orang yang paling ada wiknai nai tu naikkan dan syiwit. Orang yang jadi contoh kita dari segiการเป็นผู้นำ Nabi เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จที่สุดบนโลกนี้ dan sama-samalah kita bersalawat kepada baginda, terutamanya pada hari Jumaat yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك